Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. 室内弟兄姐妹平安。 Kita akan bersama-sama kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. 听到之前，我们先祷告。 Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu untuk anugerah yang Tuhan masih berikan kepada kami sehingga kami boleh datang ke rumah-Mu untuk beribadah menyembah Engkau. 主，我们感谢你，因为靠着你的恩，我们才可以聚集在一起来敬拜侍奉你。 Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu, Tuhan tolong kami. 这时候，我们要学习你的话语，求你帮助我们， Ajar kami untuk boleh sungguh-sungguh memahami dan mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. 叫我们真正明白并运行你的话语。 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, minggu ini kita memasuki Advent yang pertama. Kita akan melihat dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 hingga ayat yang ke-32. 室内弟兄姐妹，今天是降临期的第一个周，我们要看路加福音第2章第25到33节。 Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. 第28节，西面就用手接过他来，称颂主说：“主啊，如今依照你的话，释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民中面前所预备的，是照亮外国的光，又是你民以色列的荣耀。” Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, satu kali saya bersama dengan teman pergi one day trip ke sebuah tempat wisata. 主内弟兄姐妹，有一天我和我的朋友就找一个景点一日游。 Dan tempat ini adalah tempat yang saya sudah impikan sekian tahun, yaitu menyaksikan festival lampion di musim dingin. 这是我很久了很想看的，就是冬季灯笼节。 Dan sampai di sana kami kepagian, jadi akhirnya 6 jam kami keliling mengitari tempat wisata itu. 我们早一点到那个景点，所以我们就等了6个小时在那边逛。 Dan selama keliling-keliling 6 jam ternyata festival lampionnya masih belum dimulai. 已经逛了6个小时，那个灯笼节还没开始。 Jadi akhirnya saya putuskan bersama dengan teman kami lanjut untuk menunggu bersama dengan para wisatawan yang lain sampai festival itu dimulai. 我们就一直等，跟其他的游客在那边站着等，等到那个灯笼节开始。 Dan ternyata kami harus menunggu 3 jam dan festival itu belum dimulai. 那我们再等3个小时，那个灯笼节还没开始。 Dan 3 jam lebih baru acaranya dimulai. 3个小时之后才开始。 Nah, Bapak Ibu, saya ingin menceritakan bahwa ternyata di dalam proses 3 jam lebih menunggu itu, 在我在等待的时间时候， saya ternyata sempat 3 kali pengen balik saja ke hotel. 我有3次很想就回去酒店了。 Karena apa? Karena saya tidak sabar, merasa sudah terlalu lama menunggu dan sudah terlalu letih. 我不能够忍耐了，因为那个时候我已经很困倦了。 Kedinginan, juga belum ada tanda-tanda acara mulai, waktu semakin gelap dan cuaca waktu itu makin dingin, minus 20 ke atas. 天又很暗，气候又很冷，那又没有什么记号，那个灯笼节要开始。 Tapi teman saya bilang bahwa kita mau tetap menunggu saja nggak? Karena kita sudah datang sedemikian jauh, kemudian tinggal sedikit lagi acara ini dan ini festival yang kamu inginkan untuk kamu lihat. 那我朋友说，这是你很
等了很久，你梦想要看的这个节目，那我们就再等一下吧。 Jadi sabar sedikit, kita tunggu sampai selesai, saksikan festival lampion ini sampai selesai. 那我们就等到开始，就看到它节目结束。 Nah Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan, ternyata tidaklah mudah untuk kita itu bisa sabar menunggu bagi saya. 弟兄姐妹们，对我来说，要忍耐的等候是不容易。 Ada banyak godaan, tantangan yang bisa membuat kita goyah atau gagal untuk tetap menunggu sesuatu itu. 那许多事情外的会引诱我们，使到我们没有忍耐的等。 Saudara, kita itu dalam kehidupan kita juga seringkali kita itu identik dengan kata menunggu, bukan? Mengantri ke dokter, mengambil obat juga harus antri. Ada beberapa hal yang juga kita semua harus menunggu, antri. 弟兄姐妹们，在我们人生，我们也是这样。很多时候，我们必须等，我们要给医生看，我们必须排队。那我们要取药的时候，也是要排队的等。 Nah, belum lagi kita berpikir, kita punya ekspektasi, berpikir kalau apa yang kita tunggu itu sesuatu yang sepadan atau tidak sepadan dengan hasil apa yang kita inginkan. 也许我们也是等，那我们忍耐等待的事情是不是值得我们等？ Tapi kita bisa lihat juga ada orang-orang yang merasa bahwa yang ditunggu itu sesuatu yang khusus yang diinginkan, maka dia akan benar-benar untuk menunggunya, untuk mendapatkan yang dia inginkan itu. 对一些人来说，因为他所要等待的是他真正的渴望的，那他就很忍耐的会去等。 Jadi ada yang mengatakan bahwa ternyata semakin kita menghargai atau mengharapkan apa yang kita tunggu meskipun itu lama, maka kita akan tetap menunggu. 若我们所等待的是我们盼望的，我们能够珍惜的，若我们要等多少久，都会以忍耐的心来等。 Jadi mungkin itu kehadiran bayi yang sudah lama kita nantikan, promosi naik jabatan, atau kita mengharapkan penyembuhan dari sakit kita rindu mendapatkan calon suami atau calon istri yang baik, kita menunggu. 可能是我们等待孩子的结婚很久了，孩子的到来，可能是升职，是加薪，而是要等到我们的病的医治。 Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, setelah masa perjanjian lama, setelah Nabi Maleakhi kitab terakhir PL itu, sampai pada masa awal PB kedatangan Yesus itu ada jeda 400 tahun Bapak Ibu. 那我们看圣经，从旧约圣经就是马拉基到新约圣经之间有400年的空间。 Nah, di dalam masa 400 tahun itu ada terjadi sebuah masa keheningan atau yang dikenal dengan masa kegelapan. 就是400年的时候，就称为这个黑暗的时代。 Apa yang terjadi di situ? Di situ dalam masa 400 tahun itu dikatakan bahwa Tuhan itu diam seolah-olah lagi tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam kehidupan umatnya. 那个时候就好像耶和华在保持沉默，他不关心他的子民。 Jadi pada masa itu tidak ada lagi sabda atau nubuatan Tuhan yang disampaikan lewat para nabi. Tenang, diam, tidak ada satu kata pun dari Tuhan. 那是真的很沉默的时代，上帝没有对他的选民说话，也没有去做先知给预言。 Jadi dalam masa itu masa yang sulit bagi bangsa Israel, Bapak Ibu. 这时候是对以色列民来说是很艰难的时代。 Kenapa? Karena mereka itu di dalam beberapa waktu itu 400 tahun itu mereka pernah dijajah oleh beberapa negara, Persia, Yunani, dan terakhir oleh Romawi. 因为在那个时代，以色列人也被多国家，就是波斯、希腊和罗马殖民。 Jadi di tahun 63 itu Romawi menyerang mereka, menghancurkan bait Allah mereka, membunuh para imam, dan betul-betul mereka itu merasa dinistakan oleh Romawi. 当时罗马帝国人就来攻击以色列人，毁坏了整个城，毁坏了圣殿，也是创进了至圣所。 Dalam kondisi tidak berdaya, Israel menderita dan sangat-sangat tersiksa. 当时的以色列人都受了许多的痛苦。 Dan dalam masa demikian, apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka hanya bisa mencari, menantikan janji Tuhan yang pernah Tuhan berikan, yaitu akan mengutus Mesias satu kali. 当时以色列人不能够做什么，他们只能等待，等待上帝应许那将降临的弥赛亚。 Dan menantinya itu dari generasi ke generasi, mereka terus menanti, berharap
kepada Tuhan sampai Mesias itu datang. 他们一代的一代的在那边等候，在那边等到弥赛亚的降临。 Dan di dalam firman Tuhan itu diceritakan ada seorang pria yang bernama Simeon, dia hidup di dalam masa penantian itu. 在我们所读的就是西面，西面也是活在这个等待的时期。 Siapakah itu Simeon, Bapak Ibu? 西面到底是谁呢？ Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kitab Lukas tadi yang kita baca, tidak menjelaskan siapa dia, tidak memberitahukan latar belakangnya anak siapa, apakah dia seorang nabi, seorang imam, seorang awam, tidak diberitahukan. 圣经没有清楚告诉我们这个西面到底是谁，是否他是先知，是住在耶路撒住在哪里的，是什么工作的？ Alkitab hanya menjelaskan bahwa dia tinggal di Yerusalem. 圣经只告诉我们他住在耶路撒冷。 Tetapi meskipun demikian, penulis kitab Lukas itu menceritakan kehidupan spiritual yang baik sekali dari Simeon. 可是圣经强调他的属灵生活是好的。 Di dalam ayat 25 di situ dikatakan Simeon itu adalah orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di 在 atasnya. 25节说，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰子来到。 Saudara, yang pertama di situ dikatakan Simeon seorang yang benar, dikaios, yang artinya adil, orang yang benar, baik, terjemahan lain, atau dikatakan tulus atau berbudi luhur. 就是说，第一就是说他是公义的人，公义的人就意思就是说公正、正直，而他有好的德行。 Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, setidaknya Alkitab juga menyebutkan secara khusus ada Zakaria, Imam Zakaria di dalam Lukas pasal 1 ayat 6, Yusuf Arimatea di dalam Lukas 23 ayat 50, Cornelius dikatakan sebagai orang benar juga. 在新约圣经，除了这个撒迦利亚，还有阿利马太的约瑟，他是公会员，还有百夫长哥尼流，他们是称为公义的人。 Dan kalau kita lihat di dalam kitab Matius 10 ayat 41, 13 ayat 17 itu, kalau kita melihat di situ orang benar itu selalu dikaitkan dengan para nabi sejajar. 那我们再看几节的圣经说，那就是公义的人以先知的看为平等的。 Jadi siapa yang menyambut nabi dan orang benar. 就是说，就是先知还有义人。 Jadi kalau kita lihat ini artinya bahwa tidak semua tokoh di dalam firman Tuhan itu disebut sebagai orang yang benar. 意思是说，在圣经里的人物，不是每一个都是公义的人。 Dan Simeon walaupun dia bukan seorang nabi, bukan seorang imam, tetapi dia termasuk dikatakan orang yang benar. 虽然西面不是先知，可是圣经说他是称为公义的人。 Orang benar yang menunjukkan cara hidupnya itu berbeda dengan orang-orang lain pada zamannya. 公义的人就是说，他的生活方式跟一般的人不同。 Dan dia bukan hanya benar, tetapi juga dikatakan dia seorang yang saleh. 不是单单说他公义的人，而是他虔诚的人。 Saleh di sini di dalam konteks agama dikatakan dalam arti dia menghormati Tuhan, seorang yang religius, seorang yang taat, seorang yang takut akan Tuhan. 敬虔的人就是说敬畏的人，敬畏上帝的人，虔诚敬拜上帝的人。 Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 12 itu ada seorang yang bernama Ananias, juga dikatakan seorang yang saleh. 在使徒行传有一个阿拿尼，也是说他是虔诚的人。 Jadi kalau kita lihat kehidupan Simeon ini sama seperti Zakaria, Yusuf, Cornelius, Ananias, mereka ini adalah orang Yahudi yang baik, yang menghormati, yang takut akan Tuhan. 我们看这个西面就是以阿拿尼亚那个阿玛利泰的约瑟，还有撒迦利亚，就成为这个虔诚的人，因为他们遵守律法而敬拜上帝。 Dan di situ selain itu dikatakan selain benar saleh, Simeon dikatakan orang yang sedang menantikan penghiburan bagi Israel. 除了他是公义的人，还有虔诚的人，他也是盼望等候上帝的人。 Jadi sedang menantikan penggenapan janji Allah untuk mengutus seorang Mesias guna menebus dan memberikan penghiburan bagi Israel. 他一直等待那弥赛亚的到来，要安慰以色列人。 Dan yang di situ dikatakan kehidupan spiritual dari Simeon, Roh Kudus ada di atasnya. 就是在西面的灵命生活里有圣灵与他同在。 Alkitab tidak menjelaskan secara pasti bagaimana Roh Kudus itu bermanifestasi di dalam kehidupan Simeon.
圣经没有告诉我们这个圣灵是怎么样在西面的身上动工， Tapi kita tahu bahwa Roh Kudus itu menyertai kehidupan Simeon. 可是我们知道圣经强调说圣灵与他同在。 Dan di situ kita tahu ada 3 kali penekanan Roh Kudus itu muncul di dalam bagian ayat 25, 26, dan 27. 在25、26、27节3次的强调圣灵与他同在。 Katakan bahwa Roh Kudus ada di atasnya, kemudian Roh Kudus itu menyatakan kepada dia bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, dan ayat 27 Roh Kudus itu memimpin dia ke bait Allah dan mempertemukan dia dengan bayi Yesus. 在25节说有圣灵在他身上，26节他得了圣灵的启示，知道自己未死以前必看见主所立的基督。27节他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母。 Saudara, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Simeon dia tahu apa yang harus dia cari, yang dia nantikan di dalam hidup ini. 那我们看到西面他在一生，他知道他必须等待的、等候的是谁， Dan ini yang menjadi satu-satunya prioritas di dalam kehidupannya. 他是在他生命中的危险。 Kita memang tidak tahu apa yang Simeon lakukan setiap harinya, apakah dia berdoa atau dia berpuasa, saudara. 在这个等待的过程，我们不清楚他到底是常常祷告还是进食。 Tetapi dari karakter hidup spiritualnya kita bisa melihat dia seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan dikatakan dia sungguh-sungguh menanti dengan penuh harap dan setia akan janji Tuhan. 只照圣经说的，他是灵命好的人，他的属灵的生活好的，所以他是真正的等待、盼望基督的到来。 Jadi dia sudah menantikan janji itu berapa lama, saudara? Lukas memang tidak spesifik menyebutkan sudah berapa lama dan usia Simeon itu berapa pada waktu itu. 路加福音没有清楚的告诉我们他的年龄，西面的年龄多少，而是他已经等了多久。 Tetapi banyak penafsir mengatakan Simeon ini sudah masuk di dalam usia yang lanjut, usia yang renta. 可是圣经告诉我们，他年纪已经老迈。 Tradisi memperkirakan bahwa Simeon itu pada waktu itu usia 112 tahun 可 panjang. 能当时他的年纪是112岁了。 Nah, taunya dari mana? Taunya penafsir banyak pakai ayat 29 itu. Jadi ketika Maria, Yusuf dan bayi Yesus itu masuk di bait Allah, dan ketika si Simeon lihat, dia berkata, Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Itu di dalam konteks kematian menunjukkan bahwa Simeon itu sudah menantikan sepanjang masa hidupnya. 在29节，我们可以看到西面的年龄大概是多少，而他已经很久了等这个弥赛亚的到来。29节，主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世。 Saudara, artinya bahwa memang Simeon ini dia hidup di dalam masa penantian yang panjang, dan saya percaya bahwa itu tidak mudah bagi dia untuk menantikan sepanjang hidupnya itu. 我们都知道，西面在活着在很久的等待的时间，这是不容易的。 Dia bukan hanya menunggu 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun, tetapi sepanjang hidupnya. 不是等1天、1周、1月、1年，可是他一生的等待。 Dan di dalam penantian yang tidak mudah itu tidak membuat Simeon menjadi orang yang melupakan Tuhan atau kecewa kepada Tuhan karena janjinya belum dinyatakan. 这个长久以来的等候，不使西面成为对上帝失望这回心，可是他一直不断的在等待。 Tetapi Alkitab menggambarkan dengan luar biasa Simeon itu prosdekomai, 就是他说，圣经告诉他，他是 prosdekoman， yaitu dia menantikan. 他不断的进行着等候 Kalau。kita lihat terjemahan Indonesia hanya kata menantikan, tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani itu pros itu terus menerus, dekomai itu menantikan. Artinya apa? Dia itu menantikan dengan terus menerus, tidak berhenti menanti. 就是原文的翻译，就是说他一直的等待，没有停止，忍耐的等待。 Jadi Simeon itu menantikan dengan penuh pengharapan yang terus tertuju kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. 他怀着盼望的等候，等到他的生命的尽头。 Dan sikap Simeon ini berbeda dengan para ahli Taurat, para imam, dan orang-orang Yahudi yang mereka juga tahu tentang nubuatan Mesias, tapi mereka
tidak sungguh-sungguh menanti, mereka masa bodoh dan tidak peduli. 这西面的态度、等待的态度，与其他的先知还是以色列人的犹太人的文士不一样。他们只在头脑有，可是他们没有好像西面这样怀着盼望的等待。 Simeon dalam masa penantian yang sungguh-sungguh itu, dia bisa mempertahankan hidup yang baik, saleh, hidup dipimpin selaras dengan Roh Kudus di tengah-tengah dunia yang belum tentu menanti dengan sungguh-sungguh dan begitu banyak tantangan. 他在长久以来的盼望等候的时候，他能保持他的生活方式，他仍然圣洁，有圣洁的生活，有好的榜样，有好的生活方式。 Dan Simeon di dalam penantiannya itu akhirnya kalau kita lihat diberikan anugerah untuk bertemu dengan Mesias. 在他等待的过期当中，最后他看到了这个弥赛亚。 Kalau kita lihat pada hari itu ketika Yesus usia 1 bulanan itu di dalam upacara pentahiran mempersembahkan anak sesuai dengan tradisi Yahudi dan dia orang tuanya membawa dia masuk, di saat itu dia bertemu dengan Simeon. 当我们看当时以色列人的规矩，小孩子必须带到圣殿里来献与神。当时这个西面就遇见了婴孩耶稣。 Ayat 27 di situ dikatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. 27节告诉我们，他受了圣灵的感动，进入圣殿。 Jadi pada waktu itu ada satu dorongan di dalam hati Simeon untuk pergi ke bait Allah, dan ketika dia taat mengikuti pimpinan dari Roh Kudus itu, dan akhirnya dia bertemu dengan bayi Yesus itu. 就那天好像有圣灵感动他，必须去圣殿里，就是圣灵的感动也引导他见到婴孩耶稣。 Saudara, sekali lagi kita melihat bahwa Simeon itu tidak hidup berdasarkan apa mau kata dia sendiri, tetapi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. 西面的生活不是照做自己的意志而行，而是照做上帝的旨意。 Dan menariknya saudara, ketika Simeon waktu di bait Allah itu, pada waktu itu pasti banyak orang tua yang mengantarkan anak-anaknya untuk diserahkan begitu ya. Dan Simeon harus mencari satu anak yang kira-kira itu Mesias. Nah, bagaimana bisa dia langsung sekejap tahu, oh itu Mesias, bayi Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu. 当时圣殿里很多的家长、很多的父母带着婴孩要献耶稣，那西面什么办法会他看出哪一个是婴孩耶稣呢？ Nah, kita tidak bilang bahwa Simeon bertanya apakah ini, tapi di situ dia langsung tahu mengenali bahwa itu bayi Mesias. 西面没有追问哪一个是婴孩耶稣，他一看他就看得出那个是婴孩耶稣。 Nah, kita tahu jelas bahwa Roh Kudus yang menyatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias itu, kemudian Roh Kudus yang memimpin dia ke bait Allah itu, maka Roh Kudus yang sama juga itu yang menyatakan kepada dia bahwa itu bayi Mesias. 因为圣灵已经启示，你看了这个弥赛亚，你才去世。那同样的那个圣灵引导他到圣殿，同样的圣灵也是让他认得出哪一位是婴孩耶稣。 Saudara, ini adalah karya kemurahan Allah yang dianugerahkan kepadanya seorang hamba yang setia, yang terus menanti dengan sungguh-sungguh. 这是上帝怜悯他忠心的仆人，因为这个仆人西面他很忍耐的盼望的等候。 Dan kalau kita lihat perjumpaan Simeon dengan bayi Yesus itu merupakan puncak dari penantian dan penantian selama beberapa generasi akan Mesias yang sudah terpenuhi. 那我们看，当西面遇见婴孩耶稣的时候，就是他很久以来等候的高峰。那他等待的时期已经结束了。 Yang ketiga, kita melihat bahwa dia sudah bertemu dengan bayi Yesus itu, penantiannya sudah selesai, dan di situ kita lihat salah satu ekspresi yang terbaik ketika dia bertemu dengan bayi Yesus itu, dia memuji Tuhan. 可是当西面一见到耶稣的时候，他立刻的赞美上帝。 Saudara, di situ dikatakan ketika dia menerima anak itu, taruh di lengannya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah atau lepaskanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, karena mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. 当西面见到那个婴孩的时候，他就把婴孩从母亲的手里接过来，他就说：“
要照律法，西面就用手接过来，称颂神，如何可以照你的话释放仆人安然去世。 Saudara, pujian Simeon ini menggambarkan beberapa hal, saudara. 这个是西面所称颂的，是象征几项事情。 Pujian Simeon ini yang pertama di situ menggambarkan rasa syukur, sukacita dan hormat ketika dia bertemu dengan Tuhan yang seharusnya juga dimiliki oleh orang percaya ketika berjumpa dengan hadirat 第一 Tuhan. 个象征就是说，他当见到耶稣的时候，他献上感谢、喜乐和敬拜。 Saudara, ketika kita datang menghadap Tuhan di rumah Tuhan ini, apakah hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, sukacita, rasa hormat kepada Tuhan? 请问弟兄姐妹们，当我们来到神的面前敬拜他的时候，是否我们也以充满感恩、喜乐和敬畏的心来敬拜他吗？ Dan ketika Simeon itu melihat bayi Yesus itu, hatinya penuh dengan ucapan syukur, pujian, rasa hormat kepada Tuhan. 当西面见到这个婴孩的时候，他就称颂上帝，以充满感恩、喜乐、敬拜的心来称颂上帝。 Dan ketika dia melihat wajah bayi Yesus itu, Simeon tahu penantian pengharapan hidupnya selama ini sudah datang, sudah terjawab, dan dia mendapatkan reward dari penantian yang panjang itu. 一看到这个婴孩耶稣的时候，他知道他以盼望所等候的已经成全了，他已经得到了那个赏赐。 Dan pujiannya itu juga menggambarkan apa? Bahwa seolah-olah Simeon itu diperintahkan oleh Tuhan untuk berjaga sepanjang malam sampai dia melihat matahari terbit. Nah, baginya inilah pada waktu dia bertemu dengan bayi Yesus itu, inilah matahari terbit dari Allah dan tugasnya itu sudah selesai. 就是好像上帝在跟他说：“你整个晚上要谨守，要遵守，要谨慎。那到天亮，太阳起身的时候，好像上帝对他说：你的义务已经完成了。 Tugasnya sudah selesai, dia sudah siap mati karena tujuan hidupnya sudah tercapai. Dia sudah menyaksikan bagaimana rencana Allah itu sudah digenapi di dalam hidupnya. 他的义务已经完成了，因为他的所等待的已经应验了。那这一切都是他生命的目标。 Dan waktu Simeon menerima anak itu di lengannya ini sebagai satu tanda bahwa dia sudah mendapatkan, menerima apa yang dia sudah nantikan, sudah diberikan Allah kepadanya. 当西面抱着这个婴孩的时候，就好像一表，他已经得到了他以盼望的心来等待的，他已经得到了那个赏赐。 Dan sekali lagi dia menunjukkan rasa hormat yang mendalam, penerimaan, pengakuan sebagai bahwa ini adalah Yesus, bayi yang diterima di lengannya itu adalah juru selamat yang dijanjikan bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk seluruh bangsa di mana janji Tuhan sudah digenapi. 这也象征说他得到的尊敬的心，上帝接纳他。 而这个婴孩不是单单带给以色列人喜乐，也是带给万民其他的万民的荣耀。 Itu adalah anugerah kembali yang diberikan kepada Simeon. 这是西面所得到的从蒙的恩。 Kita akan melihat apa yang kita bisa pelajari dari Simeon. 那我们从西面可以学习什么呢？ Setidaknya ada 3 hal yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. 至少我们可以有3项，我们可以运行在我们的日常生活中。 Saudara, Simon ini adalah lambang orang percaya yang penuh dengan kesabaran menantikan terus-menerus kedatangan Mesias. 西面象征我们的信徒，我们以盼望、以忍耐的心等待弥赛亚的到来。 Dan Simeon itu adalah teladan seorang hamba yang hidup setia pada apa yang sudah Tuhan janjikan. 在我们等候的过程当中，我们必须保持忠心。 Nah, karena itu kita juga bisa belajar bagaimana rasanya hidup setia sambil menantikan janji Allah digenapi di dalam kehidupan 我 kita. 们学习怀着忍耐的心来等待。 Saudara, Simeon itu dia menunggu menghabiskan hidupnya menantikan kedatangan Mesias itu sesuatu yang sepadan untuk dilakukan. 西面也是我们的榜样，我们可以从他学习。那我们等待是不是突然的？ Dan kita melihat bahwa kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya dan rencananya itu pasti digenapi, saudara. 我们也深信上帝已经应许的，他必须成全。 Kita belajar melihat bahwa Tuhan itu punya waktu yang tepat untuk segalanya.
我们也知道上帝的时间是最好的， Ketika- 按照他的旨意行。 Ketika segala sesuatu tampaknya terlalu lambat, kita perlu ingat saudara, waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat untuk kita pasti. 当我们看见一切都进行得很慢的时候，我们仍然要相信上帝的时间是最好的。 Jadi mungkin saat ini kita juga menunggu waktu Tuhan untuk menjawab doa kita, kita menunggu Tuhan untuk bertindak. Tetapi firman Tuhan berkata juga kita harus belajar untuk menanti terus-menerus dengan sabar dan tekun. 可能我们这时候在等到上帝来应允我们的祷告，圣经告诉我们，我们必须忍耐。我们知道上帝的安排的时间是最好的。 Ingat bahwa Tuhan itu dia tidak pernah gagal di masa lalu, di masa yang saat ini, masa depan pun dia tidak akan pernah gagal selama-lamanya. 从之前到永远，上帝的旨意，上帝不曾这个失败过。 Bahkan ketika keadaan menunjuk sebaliknya, doa kehidupan kita itu menunjukkan ketekunan yang setia dan teguh percaya kepada Dia. 若我们活着靠主，顺服主，我们相信主必须应允我们的祷告。 Saudara, di dalam masa penantian kita, mungkin kita saat ini sedang bergumul dengan segala sesuatu yang kita hadapi saat ini berat untuk kita, tetapi percayalah Tuhan mau kita menantikan Dia. 在这个等待的过程，可能我们感到我们有在受苦，我们在有心痛，还有其他的挣扎。我们要相信上帝是信守承诺的人。 Yang kedua yang kita lihat bahwa di dalam memasuki minggu Advent yang pertama ini kita diingatkan kembali bahwa Simeon di dalam penantiannya yang panjang itu dia tetap bisa mempertahankan disiplin hidup spiritual sebagai orang yang benar saleh di tengah dunia yang sebagian besar telah kehilangan harapan. 第二项就是在这个降临期的第一个周，我们要从西面学习。虽然在漫长等候的时代，我们继续要保持忠心的生活。 Dan kita sekarang tidak lagi menantikan kedatangan Kristus yang pertama karena Dia sudah datang. 我们不再等待弥赛亚的第一次到来，因为他已经降临。 Dan saat ini kita sedang menantikan akan janji kedatangan Kristus yang kedua, parousia itu. 我们是在等候基督的第二次再来。 Saudara, berapa lama janji Tuhan Dia katakan bahwa Dia pasti datang, kita tidak tahu lagi. 那第二次再来是什么时候？他说他必定来，在什么时候？没有人知道。 Tetapi Dia pasti akan datang kembali sesuai dengan janjinya. 可是他已经承诺了，他必定再来。 Nah saudara, di dalam kita sebagai anak Tuhan menanti dalam masa penantian kedatangan Kristus kedua ini, hidup kita apakah bisa dengan cara yang sama seperti Simeon hidup di hadapan Tuhan? 弟兄姐妹们，我们是否能从西面学习，在这个等待的过程的时候，是否我们能保持忍耐、忠心？ Apakah hidup kita bisa kita tetap mempertahankan sebagai anak Tuhan yang benar, saleh, hidup yang memiliki relasi yang baik dengan Allah Roh Kudus itu, yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, dan hidup yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Kristus kedua kali itu. 是否我们能学习公义？我们能保持敬虔？我们受圣灵的感动，听圣灵的呼召，让我们活作 Sekali 靠主的 lagi, 方式。 sekali lagi tidak mudah hidup di dalam penantian itu. 在等待的时间活作是不容易。 Tetapi Alkitab memberikan sebuah teladan contoh dari Simeon yang masa yang panjang menantikan Tuhan, dia tetap bisa hidup dikenal sebagai orang yang baik dan saleh. 可是我们要从西面的榜样学习，那我们也可以好像他在漫长的等候的时间，我们仍然保持忍耐、忠心。 Simeon sudah mendapatkan reward dari penantiannya itu, dan kita orang percaya Tuhan juga menjanjikan reward itu pada waktu kemuliaannya datang itu. 西面已经得到了他的赏赐，那我们在忍耐等候的人，有一天我们也必须得到这个赏赐。 Dan penantian kita tidak akan pernah sia-sia, saudara. 我们所等待的，这不是突然的。 Yang ketiga, bahwa perayaan Natal mula-mula berbeda dengan perayaan Natal saat ini. 起初的圣诞的庆祝跟现今的是有所不同。 Apa yang dulunya merupakan sebagai penantian, sebagai pengharapan, kini sudah menjadi kenyataan. 之前是等候盼望，现在已经虔诚了。
Nah, jika sebuah pengharapan saja sudah cukup bagi Simeon untuk terus menanti, bersuka cita, memuji Allah, apalagi kita yang seharusnya sudah menerima, mendapat penggenapan janji Allah itu. 当时西面只得到他所盼望的，他就很充满喜乐。何况我们要更加喜乐，更加有感恩的心，因为我们要再迎接他第二次再来。 Saudara, bagaimana kita menyambut Natal dari tahun ke tahun? 那我们一年一年的圣诞是怎么样的过？ Apakah hati kita dipenuhi dengan rasa sukacita, rasa syukur yang begitu besar di dalam menyambut kehadirannya itu? 我们是否有以感恩、充满感恩、喜乐的心来迎接这个圣诞节？ Enggak, saudara, biarlah ini mengingatkan kita kembali, mempersiapkan kita kembali di dalam masuk Advent pertama, kedua, ketiga, empat, sampai pada merayakan puncak Natal kehadirannya itu. Mari kita dipenuhi dengan rasa syukur, sukacita karena penggenapan janji itu, pengharapan itu sudah kita dapatkan. 在降临期第一周、第二周的到圣诞节的时候，让我们每一天以喜乐、充满感恩的心，以圣灵的感动来度过每一天日子，让我们到来有得到那个充满真正的喜乐。 Dan mari kita bagikan pengharapan kepada orang-orang yang belum mempunyai pengharapan itu. 那我们把这个盼望分享给那还没有得到这个盼望的人， Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. 让神赐福我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告，天父，我们感谢你，借助西门的榜样，让我们每个人学习，在度过迎接圣诞节的时候，让我们每一个人都以充满感恩、喜乐、盼望的心来度过。我们把我们所得到的喜乐、盼望也分享给他人。我们感谢你的话语，让你的话语印在我们的心板上，让我们也可以来行在我们的日常生活中。谢谢你，我们将感恩祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。 Amin. Tuhan memberkati.